Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, berjumpa kita lagi dalam channel ADK Skill Construction, channel yang berkongsi khususnya ilmu-ilmu pertukangan, pembinaan kediaman maupun kerja-kerja ubah suai kediaman. Bersama saya hari ini kita dalam episod 11 ataupun part 11 untuk proses ataupun kerja-kerja pembinaan satu unit kediaman. Site kita di Pekan Nenas, Pontian. Jadi lepas kita dah selesai proses konkrit tiang untuk part 10, sebelum ni saya ada update untuk kerja-kerja konkrit tiang. Jadi untuk bahagian sebelah ataupun part 11 ni, kita akan buat kerja-kerja ataupun proses ikat bata. Jadi lepas kita dah buka kita punya papan cetak, sebelum ni kita dah buka kita punya papan cetak. Jadi kita akan mulakan kerja-kerja ataupun proses ikat bata. Jadi macam mana kita punya proses ikat bata ni? Firstly, ataupun benda yang paling penting yang kita kena buat untuk pemula lah, khususnya untuk yang baru nak belajar nak belajar untuk proses ikat bata. Yang pertama sekali, kita akan buat marking dulu. Kita akan buat marking dan kita akan tarik benang. Jadi untuk antara tiang ke tiang ni, bahagian ni ada dinding. Jadi kita kena tarik dulu benang menegak daripada atas ke bawah. Kalau kita boleh nampak kat sini, benang kita dah tarik satu benang kat sini untuk benang menegak. Ikatkan ataupun letakkan satu paku daripada atas tu sampai ke bawah ni. Pastikan kita gunakan paku konkrit. Okey, kemudian untuk tiang kedua pun kita akan buat benda yang sama. Kita akan tarik kita punya benang daripada atas sana tu sampai bawah. Maksud saya kat sini kita akan buat benang menegak. Antara tiang ke tiang kita akan tarik benang menegak. Kemudian kita akan letakkan satu benang melintang. Benang ni yang akan kita guna pakai untuk proses ikat bata kita. Jadi bila kita buat penandaan, bila kita buat marking macam ni, kita punya proses ikat bata tu akan nampak lurus dan tegak. Ni konsep ni ataupun cara ni boleh diguna pakai untuk yang baru nak belajar ikat bata tu, boleh belajar ataupun boleh guna cara ni. InsyaAllah kita punya susunan ikat bata tu akan nampak tegak dan lurus bila kita buat teknik macam ni. Jadi ni besi stiffener yang kita pasang hari tu masa kita buat kita pasang papan cetak. Ni besi stiffener yang kita dah pasang. Jadi boleh nampak semua bahagian dinding ada besi stiffener, tapi besi tu kita kena bengkokkan ke atas dulu lah untuk keselamatan. Takut terkena kita punya workers apa semua kan. Jadi kita bengkokkan ke atas dulu. Jadi masa kita ikat batu tu nanti baru kita turunkan balik kita punya besi stiffener ni. Jadi dekat mana ada bahagian dinding tu pastikan kita buat benda yang sama. Kita tarik dulu benang. Ni benda asas. Sebenarnya benda asas lah. Bukan kata untuk pemula saja, atau bukan kata untuk yang baru nak belajar je. Sebenarnya yang dah mahir pun masih menggunakan teknik yang sama lah. Masih menggunakan benang lagi. Benang ni akan menentukan kita punya lurus ataupun tegak kita punya proses ikat bata nanti. Okay, jadi lepas kita dah buat ataupun kita dah tarik kita punya benang ni untuk proses ikat bata ni, langkah seterusnya sebelum kita mulakan kerja-kerja ikat bata kita ni,
kita akan buat satu marking daripada lantai. Daripada lantai ke atas kita akan buat marking dalam lebih kurang 3 kaki. 3 kaki untuk tingkap. Jadi kita punya ikat bata tu akan berhenti sampai kita punya 3 kaki je nanti. Jadi kita akan gunakan timang air getah. Timang air getah untuk kita buat penandaan, bagi kerja-kerja labeling kita punya tingkap lah. Betul-betul Baim, tengok betul-betul benda tu. Bukan angguk main angguk je macam tu. Tengok betul-betul. Kalau label air tu dah berhenti baru cakap. Dah berhenti dah. Jadi kita akan gunakan labeling menggunakan timang air getah kita. Jadi nanti untuk proses ikat bata ni, kita akan ikat sampai level marking ni saja. Jadi kita akan stop sampai sini, baru kita buat bahagian tingkap, kemudian baru kita boleh sambung ke atas lah. Sebenarnya untuk label ni bagusnya kita ambil semua tiang yang berada dekat bahagian keliling saja. Maksudnya satu tiang ni semua kita buat marking 3 kaki. Sebab semua bahagian ni ada tingkap dia ni. Jadi tingkap daripada level lantai sampai kita punya marking tu 3 kaki lah. Dah. Langkah seterusnya, bila kita dah siap, kita tarik kita punya benang dekat bahagian-bahagian yang kita nak jalankan kerja ikat bata. Kita dah buat marking kita punya 3 kaki, ketinggian bata yang kita nak ikat. Langkah seterusnya, benda ni paling penting. Benda ni kena guna pakai dekat mana-mana site sekalipun. Kita kena gunakan DPC ataupun kita panggil dia damp proof course. Benda ni dia macam getah. Dia macam getah lah. Okey, damp proof course ni sebelum ni saya ada bagi tahu jugalah. Benda ni fungsi dia untuk mengelakkan air daripada bawah meresap dan merosakkan kita punya dinding di kemudian hari. Sebab bila tak ada benda ni, air yang meresap kena kat dinding akan merosakkan kita punya permukaan cat untuk tempoh masa akan datang lah. Jadi inilah fungsi dia, damp proof course. Benda ni boleh cari juga dekat hardware pun ada jual. Bentuk dia macam ni. Damp proof course ni bentuk dia macam ni. Ni bentuk dia. Dia sebenarnya tak datangkan dengan macam ni lah. Kita kena potong. Benda ni memanjang sebenarnya. Dia memanjang. Dia macam ni. Jadi kita yang akan potong, benda ni satu persatu mengikut saiz bata lah. Mengikut saiz bata. Ni semua saiz bata. Saiz lebar bata. Ni fungsi DPC lah, ataupun damp proof course. Perlu penting benda ni untuk alas bahagian bawah sebelum kita jalankan kerja-kerja ikat bata. Ni maksud saya dekat sini semua kawasan yang berdinding, yang ada dinding, semua letak benda ni. Ni fungsi dia untuk elakkan air meresap ke dalam ataupun ke atas. Jadi dia akan rosakkan kita punya permukaan cat nanti kemudian hari. Jadi sekarang tim kita tengah jalankan proses bancuan simen. Nanti kita boleh tengok sekali macam mana. Okay, kita boleh nampak kat sini ni penggunaan DPC damp proof course yang saya sebut tadi. Penggunaan dia macam ni. Jadi bila kita dah letak sebelah lantai, sebelah bawah, baru kita jalan kerja-kerja letak kita punya mortar ni, baru kita letak batu. Jadi DPC ni kena letak dekat semua bahagian yang ada
yang ada dinding lah. Ni penggunaan kita punya benang nampak benang kita ni benang kita ni akan ikut betul-betul penjuru batu ni. Kalau boleh batu ni jangan terlampau, jangan kena sangatlah pada batu ni, yang pada benang ni. Jadi ada gap sikit, ada gap sikit dalam, sikit je lah, 1 hun pun tak apalah. Yang penting dia jangan kena pada benang. Ini batu. Okey, ni bahagian dinding yang kita dah ikat, yang kita dah pasang. Kalau boleh nampak kat sini, kita punya ketebalan mortar ni boleh katakan sama je semua. Selari lah, besar dia sama je. Tak adalah sini besar, sini kecil, semua sama. Sebab kita guna pakai benang juga kat sini. Semua ada benang. Ni yang fungsi benang ni yang kita suruh pasang sebelum ni. Jadi kerja-kerja ikat bata kita tu akan nampak kemas lah, akan nampak lurus, cantik. Itu fungsi penggunaan benang. Nampak ni pun sama Jadi marking benang ni senang je. Marking benang ni, untuk proses marking, letak satu batu kat sini. Okey, anggaran daripada berapa tebal mortar yang kita nak letak, anggaran daripada batu ni sampai ke benang ni lebih kurang dalam bawah 1 inci lah, lebih kurang 6 hun macam tu. Untuk mortar, untuk kita punya mortar kat sini kalau boleh nampak. Jadi bila kita letak mortar kat bawah ni, batu ni akan terus jumpa kita punya benang. Macam ni. Jadi ini mortar, kita punya simen mortar ni. Jadi ini kita punya benang kat sini. Jadi kalau kita boleh nampak penggunaan benang ni kita guna pakai tujuan dia untuk kita sebagai kita punya panduan lah, sebagai kita punya panduan untuk proses ikat bata kita. Jadi kita punya batu tu akan ikut kita punya level benang ni je. So dia akan dapat lurus lah. Ketebalan mortar pun akan dapat sama je semua. Kalau boleh tengok daripada bawah sampai ke atas, kita punya ketebalan mortar ni sama je semua. Tak ada tinggi, tak ada rendah. Sebab kita ikut betul-betul kita punya benang ni ni fungsi benang dia lah. Dia boleh nampak sama je semua. Kemudian dalam 3 ke 4 lapisan batu,
jaring ataupun dawai X-Mat ni kita kena letak. Fungsi dia untuk mengelakkan keretakan halus yang akan terjadi bila rumah siap nanti. Ini cara dia letak dia macam ni je. Lepas tu stiffener yang kita pasang hari tu, ni fungsi dia. Penggunaan dia kita akan letak macam ni. Sekarang kalau boleh nampak, tim kita tengah jalankan ataupun ikat batu dekat bahagian tingkap. Okey, untuk bahagian tingkap ni dia punya marking senang je. Sebab tu sebelum ni kita dah buat marking 3 kaki dulu. 3 kaki ni jadi batu daripada arah lantai ni kita akan stok sampai sini. Jadi untuk tingkap ni dia punya marking, tarik tali tape daripada ujung sini ke tepi tiang sana. Jadi sebenarnya sebelah dalam lah. Jadi kita akan dapat tengah-tengah. Kita akan dapat tengah-tengah tingkapnya dekat sini. Jadi kalau kata tingkap ni kita nak buat 4 kaki, jadi daripada marking ni pergi sini 2 kaki, tarik satu benang, terus tegak sampai atas. 4 tu benang. Sini pun melintang pun kita ada benang. Terus turun, marking terus kat bawah. Ikut dia punya 2 kaki lah daripada marking ni. Jadi daripada marking ni pun pergi sini pun 2 kaki juga. Okey, untuk ketinggian tingkap pula, ukur daripada level marking ni pergi ke atas. Contoh kita nak buat 5 kaki. Jadi daripada marking tu terus pergi ke paku tu. Boleh nampak paku tu. Tu paku tu. 5 kaki juga. Tu proses untuk marking bahagian tingkap lah. Nampak badi sini bro. Jadi firstly kita akan ikat daripada bawah, daripada lantai sampai ke atas tu 3 kaki dulu. Baru kita ikat sebelah tepi-tepi tingkap tu. Kemudian baru kita akan ikat terus sampai ke atas sampai tinggi tingkap. Tu benang kita paling atas. Cik. Dah lebih. Ni kita dah siapkan kita punya bahagian tingkap untuk pergi ikat bata. Okey, ni yang dah siap. Kiri kanan kita dah ikat. Jadi kita akan letakkan lintel lah. Sebelah atas tu kita kena letak lintel. Baru kita boleh sambung ikat batu sampai ke atas. Hari ni hari ketiga kita punya proses ikat bata. Rumah ni 1500 square feet. Inilah hasil dia untuk 3 hari punya ikat bata. Dengan tukang ikat kita 2 orang. Okey, lepas kita siap kita punya setting ataupun kita punya ikat batu bahagian tingkap, kiri kanan tingkap ni kita dah siapkan. Okey, langkah seterusnya kita akan naikkan kita punya lintel kita punya lintel sebelah atas. Lintel ni dia akan jadi macam jambatan lah, Okey. Dia akan jadi macam kita punya jambatan untuk sebelah atas, supaya kita boleh letak kita punya batu nanti. Ni semua kita akan naikkan lintel dulu sebelah atas ni.
Okey, biasa kalau untuk lintel saya memang akan beli yang siap punya, tiang konkrit yang siap punya. Yang macam ni saiz dia 4 inci kali 4 inci. Saiz batu lah. Ni saiz batu. Kau boleh nampak macam ni lah. Dia ada macam-macam saiz. Yang ni 6 kaki. Yang ni 6 kaki. Ada yang 8, ada yang 10 kaki. Dia bergantung pada kita punya saiz tingkap. Contoh kalau macam ni, yang ni saiz dia 4 kaki. Bukaan dia 4 kaki. Jadi sekurang-kurangnya untuk lintel sebelah atas, kita kena lebihkan sekaki daripada batu tu. Sekaki. Sini pun kena lebihkan sekaki. Jadi untuk lintel sebelah atas tu kita kena pakai 6 kaki lah. Jadi untuk tingkap 4 kaki ni saya akan pakai saiz 6 kaki panjang. Saiz 6 kaki panjang punya lintel. Kalau macam sebelah depan ni, saiz tingkap dia 6 kaki. 6 kaki kita akan pakai lintel yang saiz dia 8 kaki panjang. Jadi untuk proses pemasangan lintel, alas dulu sebelah bawah lintel tu dengan kita punya simen mortar. Lepas tu baru kita letak kita punya lintel. Macam tu boleh nampak. Jadi lintel tu akan lebih sikit, sekaki sebelah kanan, sekaki sebelah kiri. Tu proses pemasangan lintel. Jadi lepas kita dah letak kita punya lintel tu, baru kita boleh sambung ikat batu sampai kita punya level tiang sebelah atas tu. Bain kuat tak? Boleh Tolong sini lah. Naik dua dah. Pemasangan lintel ni wajib sebenarnya, perlu penting yang kita kena buat. Naik atas dia. Lintel ni fungsi dia ialah macam saya cakap tadi, untuk jadi jambatan. Sebabnya bila kita tak letak, kita terus ikat batu sebelah atas, bebanan daripada atas tu akan menekan kita punya frame tingkap nanti akan datang. Jadi bila ada lintel ni, kekuatan dia adalah dekat situ. Sebab batu kalau tekan kita punya frame, nanti akan datang kita punya tingkap tak boleh nak buka, akan ada masalah lah kat situ. Sebab tu penting dan perlunya kena pasang lintel. Ini ambil bawa, pusingkan dulu. Pusingkan dulu. Naikkan. Okay, lepas kita dah siap naikkan kita punya lintel tadi, kita dah pasang kita punya lintel. Jadi kita boleh terus sambung ikat batu sampai kita punya level tiang yang paling tinggi tu. Jadi macam ni lah dia punya keadaan ataupun proses ikat bata. Siap sekali dengan proses pemasangan lintel. Okay, untuk pengetahuan, tingkap ni saiz dia 4 kaki kali 5 kaki untuk tingkap ni. Jadi bila kita dah ikat bawah ni 3 kaki,
daripada label lantai, aras lantai sampai ke batu tu kita dah ikat 3 kaki. Jadi atas ni pergi ke lintel 5 kaki, pasang lintel baru kita sambung ikat batu sebelah atas. Pastikan untuk proses ikat bata bahagian tingkap, pasang lintel, letak lintel jangan kita letak besi. Itu boleh katakan teknik dan cara yang tak berapa tepat lah. Jadi cara yang betul pasang lintel. Lintel ni kalau tak nak beli pun tak ada masalah, kita boleh buat cetak sendiri. Kita boleh buat sendiri lah, bancuh konkrit sendiri, buat cetak sendiri, letak besi. Kita boleh konkrit sendiri, jadikan dia lintel yang kita buat sendiri lah untuk kita pasang. Macam saya lebih suka beli, lebih kuat lah, dia punya bancuhan konkrit tu lebih sebati. Ni belum naik lagi untuk lintel, ni bahagian ni. Jadi bahagian depan tu kita dah naikkan lintel. Boleh nampak kita dah pasang lintel tu, sambung ikat bata sampai atas. Depan pun kita dah pasang. Okey, baik. Sekian untuk kita punya bahagian 11. Untuk video kali ni saya lebih fokuskan kepada kerja-kerja ikat bata. Semoga apa yang saya kongsikan, apa yang saya cuba tunjuk dan ajar boleh difahami dan memberi manfaat kepada anda semua. Okey, kita akan jumpa lagi untuk bahagian seterusnya bagi kerja-kerja ataupun proses pemasangan jenang pintu. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk episod seterusnya. Teruskan menyokong kami dan terima kasih. Assalamualaikum.